Saya tunggu soalan-soalan yang berkemungkinan lah untuk bab 10 ni. Ni. Contoh kalau awak tengok. Yang ni yang subtopik pertama lah dalam buku teks untuk bab 10. Isu global contemporary. Kalau dia tanya je isu global contemporary ni, so awak kena ingat ada 5 lah ya. Okay. Yang pertama, penyalahgunaan dadah. Okay. Yang kedua, pertindihan sempadan. Yang ketiga, kempen anti minyak sawit, pemerdagangan orang dan juga penyakit jangkit. Okay. So untuk setiap isu tu, at least awak kena ingat 3 atau 4 fakta lah. Okay. So contoh kalau untuk penyalahgunaan dadah, fakta dia, okay, awak boleh kata kerajaan Malaysia memerangi, mengisytiharkan perang terhadap penyalahgunaan dadah. So kat sini dah dapat satu markah untuk sebab ni soalan ni secara umum, isu global. So dia tak beritahu dia nak penyalahgunaan dadah ke, kempen anti minyak sawit ke. So kita, kalau dia 8 markah, so awak kena masukkan at least ke semua lah, ke semua isu tersebut. So kalau dia tanya secara umum, so fakta pertama dia penyalahgunaan dadah lah. Tapi kalau soalan dia jelaskan isu penyalahgunaan dadah, so penyalahgunaan dadah ni tak ada markah lah, dia terus kepada isytihar perang, itu fakta dia. Okay. So untuk penyalahgunaan dadah, langkah kerajaan menangani yang pertama isytihar perang. Yang kedua, menjatuhkan hukuman berat, menyuarakan dalam forum antarabangsa. Yang saya highlightkan biru ni fakta. So dia akan ada markah. Okay. Contohnya forum antarabangsa, awak letak IDEX. So dia akan dapat markah untuk contoh. Okay, kemudian Malaysia juga bekerjasama dengan Interpol ataupun polis antarabangsa. Okay, dan Malaysia juga lantang memerangi penyalahgunaan dadah ni dalam forum PBB, terutamanya semasa Tun Dr. Mahathir ni dilantik sebagai Ketua Jawatan Kuasa Antarabangsa, anti dadah antarabangsa. Saya tertinggal perkataan anti dadah. Okay. So ini untuk penyalahgunaan dadah lah. So at least ingat 4 keyword. Contoh isytihar perang, okay, jatuhkan hukuman berat, suarakan dalam forum antarabangsa, kerjasama dengan Interpol, okay, 4 poin. Dah dapat 4 markah. Okay. Alright, so yang kedua isu global contemporary adalah pertindihan sepadan. Untuk pertindihan sepadan ni, awak kena ingat ada 3. Kita berebut, kita menuntut 3 perkara. Yang pertama, Pulau Batu Putih. Yang kedua, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dan yang ketiga, Kepulauan Spratly. Tengok, kalau isu tuntutan sepadan ni bermaksud hak milik bertindih antara negara lain. Itu masuk tuntutan sepadan. Kita ada satu sepadan, so melibatkan negara-negara lain. So bukan kita je yang minta, negara jiran kita pun tuntut juga benda tu. Itu maksudnya tuntutan sepadan. Kita untuk Pulau Batu Putih ni melibatkan Malaysia dengan Singapura. Manakala Pulau Sipadan dan Ligitan ni antara Malaysia dengan Indonesia. Dan untuk 2 isu ni, 2 tuntutan ini, kita selesaikan melalui mahkamah antarabangsa. Di mana bagi Pulau Sipadan dan Ligitan, mahkamah antarabangsa putuskan ia di bawah hak milik Malaysia. Manakala Pulau Batu Putih diletakkan di bawah Singapura lah. Manakala tuntutan Kepulauan Spratly, tuntutan yang ketiga, dia melibatkan banyak negara, iaitu China, Vietnam, Brunei dan Filipina. Jadi isu tuntutan Spratly ni masih belum diselesaikan sehingga kini, dan antara usaha Malaysia menangani tuntutan Kepulauan Spratly ni adalah membangkitkan isu ini dalam forum antara ASEAN dengan China pada tahun 1965. So at least kat sini awak boleh sebut tuntutan Batu Putih melibatkan Malaysia dengan Singapura dah dapat 2 markah. Tuntutan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dah dapat 2 markah. Okay. So kalau beritahulah keputusan dia apa kan, contohnya kalau Batu Putih dapat dekat Singapura, Pulau Ligitan dengan Sipadan dapat dekat Malaysia, tu pun dah dapat markah. Okay, tak susah pun sebenarnya untuk bab 10 ni. Okay. So kalau untuk kempen anti minyak sawit,
Okay, keyword yang pertama, minyak sawit ni dia menjadi pesaing. Okay, pesaing kepada minyak kacang soya. Dan kita tahu minyak kacang soya ni pengeluar dia adalah Amerika Syarikat ataupun negara-negara yang maju. Okay, jadi mereka bimbang minyak kelapa sawit ni memberi persaingan kepada minyak kacang soya, maka mereka mengeluarkanlah kempen-kempen untuk negara-negara lain tidak suka, benci ataupun tidak membuat permintaan terhadap minyak sawit. Kerana dia bimbang minyak sawit ini akan menjejaskan penjualan minyak kacang soya. Contohnya asalah antara American Soybean Association lah antara yang mengeluarkan kempen anti minyak sawit ini dengan menyatakan bahawa minyak sawit ni dia penanaman kelapa sawit itu mencemarkan alam sekitar, menyebabkan kemusnahan hutan dan juga habitat haiwan liar. Ini antara kempen yang dikenakan kepada minyak sawit. Okay. Yang dilaksanakan oleh NGO pencinta alam di Eropah. Dan isu ini dihadapi oleh negara kita dan juga negara Indonesia sebab kita adalah antara pengeluar minyak sawit yang terbesar lah. Okay. So, untuk menangani isu anti minyak sawit ni, okay, Malaysia mengadakan langkah seperti yang pertama, kempen. Kita juga keluarkan kempen-kempen untuk menunjukkan kebaikan minyak kelapa sawit ni. Okay, yang kedua, kita menubuhkan melalui pertubuhan RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, dan kita juga usaha dapatkan skim pensijilan di mana kita nak memastikan pengeluaran minyak kelapa sawit ni secara mapan. Mapan ni maksudnya secara berterusan lah. Okay, dengan yang seterusnya, penanaman kelapa sawit juga diberikan penekanan dari segi amalan pertanian yang baik ataupun melalui pelaksanaan GAP, Good Agriculture Practice. Okay. So dalam usaha kempen anti minyak sawit ni, Malaysia mengambil langkah tindakan secara berhemah lah sebab kita tidak mahu menimbulkan konflik dengan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat sebab mereka boleh mengancam status ekonomi negara kita. Okay. So itu untuk kempen minyak sawit. Okay. Kalau yang keempat, isu yang keempat, pemerdagangan manusia. Kita tahu pemerdagangan manusia ini adalah jenayah terancam yang dirancang. Dan kalau nak tahu, aktiviti ini jalankan tanpa mengenal sempadan. Dia tak kira lah orang kulit putih ke, orang kulit hitam ke, kanak-kanak ke, orang dewasa ke, Melayu ke, Cina ke, India ke. Diorang tidak mengenal bangsa. Semua orang boleh menjadi sasaran dalam isu pemerdagangan manusia ni. Dan ia merupakan satu ancaman lah kepada hak asasi manusia dan juga boleh juga mengancam keselamatan negara kita. Sebab negara kita ni, dia disebabkan negara kita ni kedudukannya strategik, maka ia sesuai untuk dijadikan sebagai transit. Transit ni macam penempatan sementara untuk orang-orang yang akan dihantar ke negara lain untuk diperdagangkan. Selalunya kalau pemerdagangan manusia ni dia berkaitan dengan penjualan organ kan, ataupun perhambaan, ataupun kalau wanita pula mungkin apa orang kata, pencabulan dari segi hak wanita, dipaksa untuk pelacuran dan sebagainya lah. Okay. Dan kalau soalan tanya apa yang menjadi tarikan kepada pendatang-pendatang asing ni datang ke negara kita, so antara jawapan yang awak boleh sebut ialah perkembangan ekonomi, kemakmuran negara kita, peluang pekerjaan yang banyak. Ini antara faktor-faktor penarik pendatang-pendatang ini untuk datang ke negara kita sehingga menyebabkan mereka ditipu oleh sindiket pemerdagangan manusia. Okay, alright. Dan juga yang ketiga, boleh gunakan kedudukan yang strategik lah. Okay. So, cara Malaysia mengatasi isu pemerdagangan manusia ni, yang pertama kita gunakan kuat kuasa undang-undang. Okay, menerusi Convention PBB. Contohnya, hak kanak-kanak 1989. Okay, dalam protokol PBB mengesahkan kita untuk mencegah, menyekat ataupun menghukum pesalah berkaitan dengan pemerdagangan orang. Okay, yang kedua, kita juga beri bantuan kepada mangsa pemerdagangan. Contoh waktu
pegawai immigration buat sebuan ke mana-mana lokasi, contohnya park ke apa kan, so ada orang yang parti, contohnya parti, dan didapati parti ni ditipu oleh sindiket, maka kita akan bantu dia untuk dihantar balik ke negara mereka lah. Okay. Dan yang ketiga, menubuhkan atau menguatkuasakan MAPU, Majlis Anti Perdagangan Orang dan Penyeludupan Migran, okay, ataupun ATIPSEN, Akta Anti Perdagangan Orang dan Akta Anti Penyeludupan Migran. Okay. Yang keempat, Malaysia juga mewujudkan pelan tindakan kebangsaan anti perdagangan orang, dan yang kelima, Malaysia juga menjalankan rundingan dengan negara luar ataupun negara jiran kita, melaksanakan penguatkuasaan, menjalankan pendakwaan kepada pesalah perdagangan manusia dan memberi perlindungan kepada mangsa perdagangan manusia. Okay, untuk F5 ni kadang-kadang dia, setiap yang saya selesa sebenarnya dia dapat satu markah sekiranya dia dibuat dalam ayat yang berlainan. Tapi kalau awak just gabungkan dia menggunakan koma, so awak akan dapat satu markah lah. Okay. Dan yang kelima, isu penyakit berjangkit. So kalau masa ni penyakit berjangkit kita fokus kepada penyakit AIDS. Tapi pada soalan trial tahun lepas, diorang masukkan juga soalan berkaitan dengan COVID-19. Jadi isu tu pun dimasukkan jugalah dalam soalan, dikaitkan juga dengan tajuk penyakit berjangkit ni. So awak kena tahu jugalah apa tindakan kerajaan dalam menangani COVID-19, contohnya menyediakan SOP untuk dipatuhi oleh rakyat, perintah berkurung dan sebagainya lah. Okay. So untuk penyakit AIDS, AIDS ni kalau awak nak tahu, dia merupakan sindrom kurang daya tahan melawan penyakit lah, kerana disebabkan oleh virus HIV. Okay. So di Malaysia, penyakit AIDS ni dikesan bermula tahun 1986. So kalau fakta untuk berkaitan penyakit penyakit ni, untuk penyakit AIDS sehingga tahun 2014, sejumlah 100,000 kes jangkitan AIDS dilaporkan dan 16,000 kematian di Malaysia. Okay, dan ia berpunca daripada dua faktor. Yang pertama, gaya hidup yang tidak sihat, dan yang kedua, penyalahgunaan dadah. Jadi kerajaan, bagaimana kerajaan menangani penyakit berjangkit ni? Okay, yang pertama, Kementerian Kesihatan mengadakan langkah proaktif mengurangkan penularan penyebab penyakit berjangkit ini melalui pemeriksaan kesihatan berterusan. Dan juga yang kedua, dia memberi rawatan kepada pesakit lah. Dan langkah yang dilaksanakan oleh Malaysia ini telah diiktiraf oleh WHO, World Health Organization, dan memperakukan pencapaian Malaysia iaitu berjaya mengurangkan masalah penularan wabak daripada ibu kepada anak semasa dalam kandungan lah. Okay. Kemudian mendukung hasrat PBB menjadikan dunia bebas AIDS menjelang 2030. Ini kita punya apa orang kata, matlamat dunia bebas AIDS menjelang 2030 melalui Plan National Strategic Plan for Ending AIDS, dalam bahasa Melayunya Plan Strategik Kebangsaan Mengakhiri AIDS. Dan akhir sekali, langkah Malaysia adalah meraihkan menyambut Hari AIDS Sedunia pada 1 Disember, memberi pelbagai kempen kesedaran kepada rakyat Malaysia supaya menjauhi penyalahgunaan dadah, terutamanya yang boleh membawa kepada penyakit AIDS. Okay. Alright. So soalan kehebat yang dia boleh tanya, mengapa kerajaan Malaysia bersungguh-sungguh untuk mengawal penyakit berjangkit ni? Okay. Mengapa? Sebab. Okay. Apa sebab kita kena kawal penularan penyakit berjangkit, sama ada AIDS ke COVID-19 ke? Okay. So fakta dia yang awak boleh tulis menjaga kesihatan rakyat, okay, kerana penyakit berjangkit ni boleh mengancam keselamatan nyawa penduduk, okay, dan ia boleh menyebabkan peningkatan kos perbelanjaan kepada sektor kesihatan, okay, kemudian dia juga mengurangkan supaya dapat mengurangkan risiko kehilangan sumber tenaga kerja mahir. Contohnya masa COVID-19 banyak doktor pakar
ataupun doktor yang meninggal kerana dijangkiti COVID-19 ni. Okay. Dan kemudian supaya kita dapat memperkasakan semula ekonomi negara dan memperkukuhkan sistem pendidikan negara kita lah. Okay, so ini dalam bentuk ayat, ini dalam bentuk fakta. So bila soalan mengapakah, bila awak nak buat esay, make sure mesti ada istilah kerana. Sebab soalan tanya mengapa, apa sebab, apa faktor. So mesti ada kerana. Okay. Dan ingat make sure gunakan penanda wacana. Okay, sini soalan yang berkaitan dengan tajuk 10.3 iaitu pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan. Bagaimana Malaysia berperanan membantu Palestin. Okay. Alright, so ini contohlah jawapan disuarakan oleh semua Perdana Menteri berjuang membela hak dan keadilan. Okay. So contohnya kita juga menubuhkan tabung Palestin bagi untuk mengutip sumber kewangan kepada mangsa Zionis dan kita juga mengadakan projek Ramadan 2020. At least awak dapat ingat 6 fakta pun bagus untuk soalan-soalan macam ni. Okay. So bagaimana kerajaan Malaysia mengawal penyakit COVID-19? Ini yang saya sebut tadi lah. Ini contoh-contoh soalan yang boleh keluar daripada bab 10. Contohnya menetapkan SOP kan, mewajibkan pemakaian pelitup muka, mengarahkan semua pusat beli belah menyediakan sanitasi, pengimbas suhu. Awak sebut je apa yang awak alami semasa awak berada di zaman PKP iaitu mewujudkan sistem sejahtera, mengadakan kempen, tagline stay safe, stay at home kan, membuat kuasakan perintah kawalan, banyak-banyak lagi lah. Okay. Alright, ni seterusnya, okay. Ni mengapa konflik kemanusiaan masih berlaku pada masa kini? Kenapa masih berlaku perang? Kenapa masih berlaku masalah pemerdagangan manusia dan sebagainya? So antara jawapan yang awak boleh sebut adalah kekurangan bekalan makanan. Kenapa? Sebab kenaikan harga makanan. Kalau awak tengok pun sekarang harga barang meningkat dengan cepat menyebabkan kadang-kadang golongan B40 ni tidak mampu untuk mendapatkan bekalan makanan, so boleh membawa kepada kes jenayah dan sebagainya lah. Yang kedua, iklim dan keadaan geografi yang tidak sesuai, ketidakstabilan ekonomi dunia, jurang antara negara kaya dengan negara miskin semakin meningkat. Okay. Berlaku perang saudara, kenapa? Sebab politik tak stabil. Okay. Masing-masing nak tunjuk kuasa besar masing-masing. Ini sebab kenapa masih berlaku konflik dunia pada masa sekarang. Okay. So ingat, nampak tak? Soalan mengapakah masih lagi ada perkataan kerana. Okay. Right, keenam. Sebagai warga negara yang prihatin, jelaskan peranan anda dalam meningkatkan taraf kesihatan di Malaysia. Ini pun soalan kebat. Macam mana? Ini soalan kebat umum. So awak boleh jawab, janji jawapan awak tu relevant. So dia kata awak warga negara Malaysia. Okay, apa yang awak perlu buat untuk tingkatkan taraf kesihatan? Contohnya yang paling mudah, mementingkan kebersihan diri. Macam mana amalkan cara hidup sihat? Kalau kat kawasan perumahan tu buat gotong royong supaya dapat mengelakkan penyakit demam denggi, hapuskan Aedes kan. Ambil suntikan vaksin mengikut berkala yang ditetapkan oleh kerajaan, ambil makanan seimbang, okay, menyokong kempen kesihatan, menggalakkan pemeriksaan kesihatan. Contohnya setahun awak buat pemeriksaan kesihatan. Ini contoh-contoh awak untuk menjaga kesihatan diri awak. So itu menjawab bila awak jaga diri awak, so kadar pesakit di hospital akan semakin berkurang lah. So itu dapat meningkatkan taraf kesihatan di Malaysia. Ataupun awak boleh juga menjawab dari segi meningkatkan prasarana kesihatan di pusat-pusat kesihatan supaya lebih moden kan. Jalinkan kerjasama dengan negara luar untuk menghasilkan, membuat penyelidikan terhadap penyakit-penyakit tertentu kan. Macam itulah cara untuk jawab soalan ni. Okay. So yang ni bawah tajuk akhir sekali 10.5, wawasan Malaysia menuju masa depan, komuniti ASEAN. Yang ni pun antara tajuk yang popular yang ditarget tahun lepas tapi tak keluar lagi. Okay, so untuk ASEAN, komuniti ASEAN ni kalau dalam bab 9 pun awak dah belajar tentang apa itu ASEAN, negara-negara ASEAN yang terdiri daripada berapa buah negeri ASEAN? Masih ingat? Berapa buah negeri dalam pertubuhan ASEAN? Bab 9, baru je lepas.
Seorang pun tak boleh jawab. Ya, Ayuni. Ada jawapan Ayuni? 10. 10 buah negara yang menyertai ASEAN. Boleh senaraikan? At least senaraikan 3 buah negara. Siapa yang boleh senaraikan 3 buah negara ASEAN? Yang pertama Malaysia lah. Lagi? Apa lagi? Thailand. Bagus pilotus. Brunei. Malaysia, Singapura, Indonesia, kan? 10 yang dilambangkan dengan 10 tangkai padi dalam logo dia tu. Filipina. Okay, so ASEAN ni ditubuhkan melalui deklarasi Kuala Lumpur, dan dia merupakan langkah menyeluruh dan strategik mencerminkan aspirasi ASEAN. Yang tu nanti fokus yang 49 tu lah yang lebih spesifik. Yang ni dia fokus komuniti, istilah komuniti tu sahajalah. Yang kedua ni yang saya nak beri penekanan, keselamatan makanan. Apa itu keselamatan makanan? Setiap orang pada setiap masa mempunyai akses kepada sumber makanan yang cukup, selamat dan berkhasiat. Maksudnya, keselamatan makanan ni merujuk kepada bekalan makanan yang cukup kepada setiap orang supaya orang tu boleh akses sumber makanan tu pada bila-bila masa dia nak. Bukannya terhad, bukannya secara catuan. Tidak. Dan makanan itu pula adalah makanan yang berkhasiat. Bukannya makanan daripada lumpur ke apa ke tak. So that's why pertubuhan ASEAN mengambil langkah untuk mewujudkan kalau tengok H2D ni, Result Security Makanan ASEAN diwujudkan dalam bentuk simpanan beras kecemasan ASEAN, di mana negara-negara yang terlibat dalam ASEAN ni dia perlu menyimpan beras di Result Security Makanan ni sebanyak berapa? Nanti saya double check balik. 10,000 ke? Nanti kita tengok nota. Okay? Ini untuk keselamatan makanan. Yang kedua, alam sekitar. Kalau alam sekitar ni merujuk kepada isu jerebu. Kita tahu kita dulu pun mengalami jerebu yang sangat kerap juga kesan daripada negara jiran kita yang menghadapi masalah pembakaran hutan secara terbuka. Okay. So, jerebu ni kita tahu ia adalah fenomena pencemaran udara yang menyebabkan terjejasnya jarak penglihatan dan juga kesihatan mata lah dan juga pernafasan. Okay. Berlaku kerana pembakaran terbuka ataupun pembakaran hutan. Jadi untuk menyelesaikan isu jerebu ni, Malaysia membuat perjanjian antara negara-negara ASEAN berkaitan dengan pencemaran jerebu merentas sempadan. Iaitu ataupun perjanjian serantau pertama di dunia di bawah prinsip ASEAN tanpa jerebu 2020. Okay, Malaysia juga bekerjasama dengan Singapura untuk buat research, penyelidikan untuk mencari bagaimana cara untuk mencegah kebakaran tanah gambut. Di mana tanah gambut ni dia mudah terbakar dan menyebabkan kebakaran hutan lah. Okay. Dan yang keempat, zon bebas nuklear. Yang ni pun popular juga, zon bebas nuklear ni. Isu pertahanan dan keselamatan diberi tumpuan bagi memastikan rantau Asia Tenggara selamat daripada persaingan senjata nuklear. Jadi negara-negara anggota ASEAN ni dah sign agreement supaya tidak mengembang, tidak mengeluarkan, tidak memperoleh, memiliki ataupun mengawal senjata nuklear. Iaitu perjanjian zon bebas senjata nuklear. Kalau dalam bab 9 kita ada zon aman, bebas dan berkecuali. Tapi yang ni zon bebas senjata nuklear. Okay. So, kedudukan Asia Tenggara yang strategik juga, kita ni menjadi sasaran persaingan kuasa besar yang melibatkan contohnya antara China dengan Amerika Syarikat. Jadi Malaysia juga disebabkan kita menandatangani perjanjian zon bebas senjata nuklear, maka kita melarang kapal membawa senjata nuklear berlabuh ataupun mengadakan latihan di perairan negara kita, iaitu di Selat Melaka ataupun di Laut Cina Selatan lah. Okey, ni untuk zon bebas senjata nuklear.
Okay, yang kerelevanan organisasi antarabangsa ni saya tak beri tumpuan. Okay, saya teruskan kepada hak asasi manusia ataupun parti. Keamanan ataupun perkembangan ekonomi yang pesat di negara kita ni menjadi faktor penarik. Maksudnya pendatang asing tanpa izin. Okay, mereka datang ke negara kita sebab mereka nampak negara Malaysia ni maju dari segi ekonomi, ada banyak peluang pekerjaan, so mereka boleh perbaiki kehidupan mereka. That's why mereka datang ataupun masuk ke Malaysia beramai-ramai. Dan kehadiran mereka ni sebenarnya dari segi positifnya dia memenuhi pasaran kerja lah, terutamanya dari sektor buruh dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, parti ini menyebabkan kesan yang negatif, terutamanya dari aspek sosial, jenayah dan jenayah lah. Jarang kita tengok dari even dalam ekonomi pun mereka sudah mula menguasai beberapa bahagian dalam ekonomi. Okay? Dan mereka juga mengancam ketenteraman dan boleh mengancam keselamatan negara. Jadi kita perlu membendung kemasukan parti ini melalui ni yang saya highlightkan biru ni, pengukuhan mekanisme pengurusan warga asing. Dan Malaysia terlibat dalam pelbagai program UNHCR, Suruhanjaya Tinggi Barisan Bahasa Bersatu mengenai pelarian. So macam yang saya sebut dalam bab 9 lah, dasar luar Malaysia, dan juga kita berpegang teguh kepada piagam PBB, maka apabila pelarian masuk ke negara kita, memang kita tidak halau mereka. Kita membenarkan mereka berada di negara kita sehingga mereka ni dipindahkan ke negara-negara dunia ketiga. Okay? Sebab kita menjamin hak kebebasan manusia lah. Okay, kemudian Malaysia juga menubuhkan SUHAKAM. SUHAKAM ni Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia pada tahun 1999 untuk membincangkan kaitan dengan hak asasi manusia. Okay, itu untuk 10.5. Saya terangkan terus dalam bentuk soalan. Okay, so untuk tajuk 10.2, kalau awak tengok 10.2 ni dia berkaitan dengan ekonomi. Okay, peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Kalau awak tengok dia punya point pendek-pendek, dia boleh juga jadi soalan struktur, dia berpotensi untuk soalan struktur, tapi ada juga peluang untuk ditanya dalam soalan esei. Contoh ini untuk soalan struktur lah. Okay, Malaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebas. Okay. Pasaran bebas ni pada muka surat 230. Saya dah highlightkan kat sini 230 boleh rujuk. Okay. Dengan perkembangan yang berlaku dalam ekonomi antarabangsa, Malaysia turut menekan hubungan ekonomi dan pembangunan yang baik dengan negara lain. Soalan dia, jelaskan sumbangan Malaysia dalam perkara berikut. Okay. 1. Apa peranan Malaysia dalam meluaskan pasaran ekonomi? Kalau awak tengok dalam kotak warna hijau tu tajuk dia kan. So, fakta yang pertama, okay, Malaysia terlibat sepenuhnya dalam AFTA. Keyword dia kat sini terlibat sepenuhnya dalam AFTA. AFTA. Apa itu AFTA? ASEAN Free Trade Area. Dalam bahasa Melayunya, kawasan perdagangan bebas ASEAN. Perdagangan bebas ASEAN maksudnya bebas cukai lah. Okay. Yang kedua, Malaysia bersetuju mempermudah dan meningkatkan kegiatan perdagangan sesama anggota ASEAN. Contohnya, Malaysia, kita mengurangkan tarif dan cukai barangan kepada negara-negara anggota ASEAN. Bila dia berdagang dengan negara kita kurangkan cukai sikit kepada mereka. Sebab kita dengan dia ni kan satu kumpulan. Maksudnya macam itulah. Okay. Keseterusnya, menjadikan ASEAN tempat produksi kompetitif bagi hasil keluaran. Okay. Negara-negara ASEAN. Okay. Yang keseterusnya mengurangkan tarif dan cukai barangan. Ini antara empat keyword untuk sumbangan Malaysia dalam meluaskan pasaran ekonomi. Okay. Soalan yang seterusnya, sumbangan Malaysia dalam mengantarabangsakan sistem ekonomi Islam. Okay. Apa yang Malaysia buat ni pada muka surat 232. Okay, 232. Keyword dia adalah sistem ekonomi Islam. Apa fakta yang pertama yang awak boleh sebut kat sini? Sistem kewangan ekonomi Islam adalah mengikut syariah lah. Mengikut syariah, fakta yang pertama. Okay.
Yang kedua, Malaysia terlibat dalam membangunkan sistem ekonomi Islam ni sejak tahun 2001. Okay. Merupakan sistem yang progresif dan komprehensif. Okay. Dan sistem ekonomi Islam ni sebenarnya dia pengganti, bukan pengganti, dia macam alternatif yang kedua lah, pilihan yang kedua lah. Kalau tak nak konvensional, kita ada cara Islam. Macam itulah. Okay. Kemudian menyumbang keberkesanan sektor kewangan negara. Okay. Ni yang awak kena tahu ni. Malaysia merupakan pasaran sukuk terbesar dunia. Apa itu pasaran sukuk? Sukuk. Kau boleh sebut sukuk tu apa? Muka surat 232. Sukuk ialah? Tijau Kewangan Islam. Tijau Kewangan Islam. Okay. Dan Malaysia juga adalah negara utama pelaburan dana Islam. Okay. Menubuhkan pusat antarabangsa pendidikan kewangan Islam untuk menyokong perkembangan kewangan Islam. Yang kita panggil INCIF dalam buku teks INCEIF, Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam. Okay. So soalan B. Soalan B ni, bagaimana negara maju mengekalkan dominasi ekonomi? Bagaimana negara maju mengekalkan dominasi ekonomi dia? Ini soalan fakta. Okay. Ini sebenarnya dia merujuk kepada isu surat 232, menangani kemelesetan ekonomi tu. Okay. Bagaimana negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Rusia ni dia nak sekat negara-negara yang baru nak bangun ni. Pertama mengadakan pelbagai jenis tatan. Yang kedua halangan perdagangan, terutamanya dia tinggikan tarif dan tinggikan cukai perdagangan kepada negara-negara yang sedang membangun. Okay. Kempen memburukkan produk negara lain, contohnya kempen anti minyak sawit kan. KF4 membentuk blok ekonomi yang saya sebut sebelum ni. Blok ekonomi ni ada dua, blok kapitalis dengan blok komunis kan. KF5 menetapkan harga pasaran terhadap satu barang, contohnya tetapkan harga biji timah di pasaran dunia, sedangkan negara lain pengeluar dia tapi yang menetapkan harga negara yang membeli tu. Okay. So ni soalan ni, okay, petikan berikut berkaitan dengan krisis kewangan yang dihadapi pada tahun 1997. Saya lebih takut kepada kemungkinan kita akan hilang kawalan ke atas negara kita sendiri seperti Indonesia yang hilang kuasa kepada IMF. Thailand dan Filipina turut menyerah kepada IMF dan menerima nasib yang sama. Pada 1 September 1998, Malaysia umum pelaksanaan dasar kawalan modal dan tambatan mata wang ringgit sebagai langkah tersendiri bagi menyelesaikan krisis kewangan dan kelembapan ekonomi daripada berlakutan. Ini merujuk kepada menangani kemelesetan ekonomi, muka surat 232. Soalan dia, beri ulasan anda berkaitan langkah negara kita mengatasi krisis tersebut. Krisis tersebut tu merujuk kepada krisis kewangan dan kelembapan ekonomi tahun 1998. 1997 hingga 1998. Okay, yang ni lah, ini keywords dia. Cara yang Malaysia guna adalah menambat, tolong ingat istilah ni, menambat kadar pertukaran ringgit kepada dolar USD. USD dolar lah. Okay. Dengan kadar RM3.80 bagi 1 US dollar. Dan langkah ini berjaya mengelakkan kita daripada terikat kepada IMF dan juga dapat meningkatkan nilai mata wang negara kita dalam pasaran dunia. Okay. Pelaksanaan dasar kawalan modal bagi mengatasi kelembapan ekonomi yang berterusan. Kemudian krisis kewangan berjaya dipulihkan guna penyelesaian sendiri. Dan kita menolak kaedah penyelesaian yang dicadangkan oleh IMF iaitu Pelan Kewangan Tabung Kewangan Antarabangsa. Dan kita berjaya pulihkan ekonomi kita tanpa hilang kuasa seperti negara Filipina dan Indonesia. Dan ini membuktikan juga kebijaksanaan Tun Mahathir semasa menjadi Perdana Menteri lah. Okay.
Right. Ini soalan kebat tapi kebat tertutup. Kebat yang ada dalam buku teks. So bila soalan ada petikan panjang-panjang macam ni, kadang-kadang jawapan ada dalam apa kita panggil ni, stimulus ataupun rangsangan soalan. Kalau awak perasan istilah menambat kadar ni, kadar pertukaran ringgit, ada istilah tambatan kat sini, tambatan mata wang ringgit. Sebenarnya dia dah bagi jawapan dekat soalan. So that's why kadang-kadang kalau awak tengok soalan tu susah and then dia ada petikan yang panjang macam ni, sebenarnya dalam petikan tu dia ada clue jawapan. So awak baca betul-betul dan cari clue dalam tu. Tulis. Jangan abaikan stimulus petikan panjang-panjang ni bila awak jumpa. Sebab kadang-kadang kita nampak soalan tu susah. Sebenarnya ada jawapan dalam stimulus tersebut. Ini tips dia. Tips. Jangan gelabah, jangan tinggal kosong. Baca dulu. Kadang-kadang orang nampak tak hilang kuasa kepada IMF. Ada markah kan tanpa hilang kuasa kat sini. Berjaya pula ekonomi tanpa hilang kuasa. Just that's why saya kata bila jumpa soalan, baca petikan ni betul-betul. Sebab kadang-kadang kat situ ada jawapan. Okay, take note. Alright. Ini untuk bawah tajuk 10.3. Misi pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Okay. So untuk soalan ni dia just merujuk kepada isu Palestin, isu Syria, tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Betul lah ni 3 isu ni. Okay. So untuk bawah tajuk ni awak perlu beri perhatian kepada apakah agensi ataupun NGO yang membantu dalam bukan menyelesaikan, membantu memberi bantuan kepada Palestin, Syria ataupun Aceh semasa krisis di negara mereka. Okay, contohnya soalan pertama, nyatakan 3 NGO yang terlibat dalam menangani isu Palestin. So bila Palestin, muka surat berapa ni? 234. Okay, 234 dan 235. Ada banyak sebenarnya jawapan. Tapi saya just naraikan 4. Sebab ada 4 lah jawapan dia kan. Okay, so at least bila soalan-soalan berfakta macam ni, saya selalu ingatkan. Hafal 3 fakta ataupun 4 fakta. Kalau untuk struktur. Kalau esei, 6 ke 8 fakta lah. Ataupun 4 ke 6 fakta. Kadang-kadang soalan fakta dia 4 markah je, kadang-kadang 6 markah kan. Jarang lah 8 markah. Kalau ada pun memang dia punya fakta tu memang banyak. So dia letak 8 markah. Okay, contohnya dalam buku teks Aman Palestin, okay, Cinta Gaza Malaysia, CGM, Muslim Care Malaysia, MAPI, okay, ada 4. Itu NGO lah. Okay, so kalau awak nak baca, at least 2 point lah bagi setiap NGO tersebut. Okay. So yang kedua, bagaimana rakyat Malaysia menyalurkan bantuan dalam menangani isu tersebut? Rakyat Malaysia, bagaimana? Bagaimana soalan ni tanya cara, langkah. Apa yang rakyat Malaysia buat untuk bantu isu Palestin, untuk bantu isu Syria dan juga tsunami di negara Aceh dan Sri Lanka. Okay. Dia nak 3 markah je. Okay. Yang pertama kita tulislah menyalurkan bantuan kepada NGO yang ditubuhkan. Sebab kita tak adalah kita ambil duit, kita pergi ke Palestin tu kan. Tak. Kita memberi bantuan melalui NGO. So awak kena sebutlah menyalurkan bantuan kepada NGO. Lagi jelas kalau awak kata menyalurkan bantuan kewangan ataupun derma melalui NGO seperti Aman Palestin. Okay. Alright, yang kedua sumbangan wang ringgit. Okay, yang ketiga projek Ramadan, bantuan perubatan ataupun pembinaan infrastruktur ataupun bantuan pendidikan. Okay, alright. Kemudian menjadi sukarelawan. Ini pun rakyat Malaysia boleh jadi. Even contoh pilotis pun boleh jadi sukarelawan. Okay, okay, untuk menyertai misi-misi kemanusiaan. Okay, kelima, menghantar bantuan makanan dan perubatan. Contohnya kita spesifikkan program Freedom Flotilla yang dijalankan oleh siapa ni?
Freedom Sotila, Syria kan, isu Syria, kalau tak silap saya lah. Okay, nanti awak double check. Freedom Sotila, tak jumpa lah. Okay, alright. Kemudian F6, menyertai Hari Solidariti Rakyat Palestin. Okay, campaign I for Syria. Yang saya highlight kuning tu semua fakta. So awak tanda dekat buku teks. Okay, F8, menyumbang kewangan untuk sekolah kita, okay, untuk pembinaan sekolah, pendidikan. Okay, 9, memberi sumbangan kewangan dan sukarelawan kepada Mercy Malaysia. Ini melalui Mercy. Okay. Mercy ni isu tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh. Okay, bantuan seperti perubatan, makanan dan keperluan harian. Okay. Daripada rakyat Malaysia kepada rakyat Aceh semasa tsunami. Alright, so soalan C. Soalan C selalunya kebab lah kan. Apakah iktibar yang dapat diambil daripada isu kemanusiaan dan keamanan tersebut? Iktibar, pengajaran daripada isu kemanusiaan. Bila negara lain ada masalah, kita beri bantuan. So apa iktibar dia? Apa pengajaran yang boleh diambil? Iktibar tu macam pengajaran lah, moral of the story. Okay? So antara jawapan yang awak boleh ni, okay, kita hendaklah menghormati. Sini saya nak beri penekanan. Bila soalan tanya iktibar, nilai, unsur patriotisme, so galakkan menulis, memulakan ayat dengan kita hendaklah, kita haruslah, kita perlulah, janganlah kita, macam tu. Itu masuk soalan yang berbentuk iktibar, nilai, unsur. Awak kena gunakan teknik yang betul untuk menulis. Okay? Ada fakta, ada huraian terus. Nampak tak saya highlightkan dua benda. Kita hendaklah menghormati kerajaan negara lain. Kenapa? Agar dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Yang kedua, kita wajar elakkan perbalahan sesama sendiri. Kenapa? Bagi mengelakkan negara huru hara sehingga kesannya rakyat menjadi pelarian. Kalau awak boleh buat ayat F2 ni lagi bagus. Kenapa saya kata lagi bagus? Sebab awak ada huraian satu dan ada huraian lanjutan dalam satu fakta tu. Yang ni nampaklah awak memang pelajar yang menjawab secara holistik. Okay? F3, kita mesti menjaga alam sekitar agar tidak berlaku bencana alam. Kenapa? Yang boleh membawa kepada kemusnahan dan kematian. Okay? F4, kita hendaklah memiliki nilai kesukarelawan dan kemanusiaan sesama manusia. Bagaimana? Dengan saling membantu sama ada dalam bentuk, berilah contoh kewangan ke, kepakaran ke ataupun tenaga. Kan? Tak boleh bagi duit, bagi tenaga. Contohnya kalau di Malaysia selalu ada banjir kan, banjir kilat dan sebagainya. So kita boleh memberi sumbangan dalam bentuk sama ada dana RM1 ke ataupun tak mampu bagi RM1, pergi ke kawasan banjir tu, tolong bersihkan. Itu kita sumbangkan tenaga. Okay? Alright. Itu untuk contoh tajuk untuk tajuk kemanusiaan tadi ataupun 10.3. Tiga isu. Palestin, Syria, tsunami di Aceh dan juga Sri Lanka. Okay. Alright, ini bawah tajuk soalan 3 ni, bawah tajuk yang akhir juga 10.5. That's why saya kata 10.5 tu dia ada chance untuk soalan esei dan juga soalan struktur. Okay. Alright, soalan dia sebenarnya berikut berkaitan isu yang diberi perhatian dalam wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Komuniti ASEAN, zon bebas nuklear dan juga parti. Jelaskan ciri komuniti ASEAN yang diinginkan pada masa hadapan. 3 markah. So dia tanya, apakah sebenarnya komuniti ASEAN? Itu soalan dia. Apa itu komuniti ASEAN? Yang saya sebut tadilah, tiga fakta kena hafal. Kena tahu. Yang pertama, komuniti ASEAN ni merupakan komuniti keamanan. 1 markah dah. Yang kedua, bermatlamat untuk menjamin keselamatan negara anggota. Aman tadi, aman. Macam mana nak aman? Supaya keselamatan negara anggota tu terjamin. 2 markah dah kan. Yang ketiga, bila kita ada komuniti ASEAN, jika ada masalah ataupun konflik, maka ia dapat diselesaikan secara
damai sebab semua dapat duduk bersama dan berunding. Kan. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi lebih ekonomi mampan. Mampan ni lebih berterusan ataupun lebih tinggi, lebih majulah. Kan. Yang kelima, komuniti sosial budaya dan juga meningkatkan integrasi antara ASEAN. Integrasi ni hubungan antara negara-negara anggota ASEAN. At least ingat 3 point. Sayang kalau tak join kelas hari ni, sayang sebab saya just nak fokus apa yang popular je untuk bab 10 ni. Sebab kalau kita nak tengok semua belum tentu lagi masuk dalam kepala kan. So kita fokuskan kepada soalan-soalan yang popular. Kalau tak faham terus tanya. Okay, 3B. Ni zon bebas nuklear, ASEAN zon bebas nuklear. Apakah tindakan Malaysia bagi merealisasikan? Merealisasikan ni maksudnya menjadikan impian itu realiti. Maksudnya apa yang langkah Malaysia untuk capai, jadikan ASEAN ni sebuah kawasan yang bebas daripada nuklear. Apa yang kita buat? Okay. So fakta dia adalah cara atau langkah atau usaha. Ini kehendak soalan. Okay, so jawapan yang awak boleh tulis. Okay, yang pertama, mestilah sebut perjanjian tu tadi. Menandatangani perjanjian zon bebas senjata nuklear Asia Tenggara. Bila dia tanda tangan? 1995. Kadang-kadang tahun ni pun ada markah dia. Tapi awak boleh sebut dia punya nama perjanjian tu lah, perjanjian zon bebas senjata nuklear Asia Tenggara. So bila kita menandatangani perjanjian tersebut, negara-negara yang terlibat, ini keyword dia, tidak boleh mengembangkan, tidak boleh keluarkan ataupun tidak boleh memiliki senjata nuklear ataupun tak boleh mengawal senjata nuklear tu. Semua negara yang menandatangani perjanjian zon bebas senjata nuklear ni. Okay. Dan kita juga tidak benarkan kapal membawa senjata nuklear untuk berlabuh di perairan negara kita. Ataupun tidak membenarkan mereka untuk menjalankan latihan senjata. Contohnya dia kata nak test bom atom ni, nak test. Boleh tak nak test dekat Selat Melaka? Tak boleh. Sebab Malaysia dah sign perjanjian zon bebas senjata nuklear. Okay? Okay, alright. Ni 4 fakta lah. Boleh tak ingat ni? Boleh. First kena sebut dulu perjanjian apa? Perjanjian zon bebas senjata nuklear Asia Tenggara. So bila sign tu apa yang negara tu perlu buat? Tidak boleh kembangkan, tak boleh keluarkan ataupun tak nak sebut semua pun tak apa. Just sebut satu. Negara terlibat tidak boleh memiliki senjata nuklear. Pun dah betul. Dah dapat satu markah. Tak semestinya awak kena sebut semua tu. Sama ada awak kata tidak mengawal senjata nuklear ke, dah dapat markah. Okay. Alright, soalan C, kebat. Nampak tak? Soalan kebatnya mesti akan ada petikan yang panjang. Baca. Okay. Ancaman keselamatan dan jenayah yang dibawa oleh parti. Nampak dah soalan ni. Oh, ni parti, ingat 10.5. Okay. Tidak boleh dipandang mudah kerana setiap daripada mereka mampu memberi risiko. Riskan memberi risiko. Okay. Sekadar membayangkan jika ada antara parti ini terbabit dengan aktiviti tidak sihat. Riskan aktiviti tidak sihat selalunya berkaitan dengan jenayah lah kan. Di negara asal atau menjadi buruan pihak berkuasa di pelbagai negara dan bolos ke negara ini secara tidak sah kerana tidak perlu melalui tapisan di pintu sepadan. Maksudnya yang datang tu memang penjenayah. Parti tu contohlah kan. Okay, paling dikhuatiri apabila mereka bebas bergerak di dalam negara ini dalam pelbagai sektor pekerjaan, membina penempatan dan komuniti mereka sendiri terlibat dalam kegiatan jenayah. Kalau awak baca petikan ni, dia cuba untuk menjelaskan kesan-kesan wujudnya parti di negara kita. So soalan dia, bagaimanakah isu tersebut menjadi ancaman keselamatan pada masa hadapan? Sebenarnya, yang awak baca dekat atas, itulah jawapan dia. Bagaimana ia boleh menjadi ancaman? Pasal awak jawablah, parti ini boleh menjadi ancaman pada negara kita kerana ia boleh meningkatkan kadar jenayah. Kenapa? Kemungkinan parti yang datang itu sebenarnya buruan polis. Dah ada jawapan dekat atas dalam kenyataan tersebut. So awak tolonglah, saya tolong lepas ni yang terutama-tama pelajar yang lemah sejarah, tolong baca petikan pada soalan-soalan kebat tu, kemungkinan ada jawapan di situ. Pastikan faham kehendak soalan tu apa. Bagaimana isu, bagaimana cara. Isu parti ni, kedatangan parti ni
boleh mengancam keselamatan negara kita. Okey, so jawapan dia yang pertama, kenapa? Kerana pasukan parti ini secara tidak sah, tidak melalui tapisan keselamatan negara, tidak melalui tapisan di pintu sempadan. That's why tak sah. Okay. So, mereka ni datang melalui penjenayah. Kemungkinan mereka ni pengganas. Kemungkinan mereka juga terlibat dalam perdagangan manusia. Kan? Dan tiada tapisan di pintu sempadan. Nampak tak? 3 ke atas ni sebenarnya saya dah ambil daripada jawapan di atas. Kerana memang dia dapat markah daripada petikan tu sendiri. Okay? Dan mereka bergerak bebas dan terlibat dalam pelbagai sektor ekonomi yang memberi persaingan kepada penduduk. Bergerak bebas. Ada dalam petikan tadi. Okay? Terlibat dalam sektor ekonomi. Ada dalam petikan. Cuma kita kata mereka ni memberi persaingan. Kita tambahkan sedikit huraian. Okay? Ini cara kalau awak rasa soalan kebab tu awak langsung tak faham, cuba tengok clue pada petikan soalan. Contohnya dalam sektor pembinaan ataupun pertanian. Okay? Kemudian mereka datang juga, mereka bina pertempatan haram dan membentuk komuniti sendiri. Yang membentuk komuniti sendiri ni ada dalam petikan juga. Nampak tak? Awak nampak tak apa yang saya cuba sampaikan di sini? Mereka juga terlibat dengan jenayah. Contohnya bermuhajir di pasar borong selayang. Ini berlaku kan di negeri Selangor. Okay? Dan yang ketujuh, jawapan-jawapan lain yang munasabah. Mengancam kestabilan politik, mengancam keselamatan rakyat, menggugat keamanan dan menggugat kedaulatan negara. Ini M ni munasabah. Mana-mana jawapan yang munasabah. Okay? Boleh ke? Ini untuk parti 10.5 kalau dia keluar esei lah. Okay, yang keempat. Ni tajuk apa tadi ni? Pertindihan sepadan, penyalahgunaan dadah, kempen anti minyak sawit ni 10 poin. 10 poin? 1. Betul. 10.1. Kita ada 5 isu. Yang ditekankan di sini 3. Pertindihan sepadan. So bila awak dapat soalan, awak tengok pertindihan sepadan. Awak terus buat catatan. Yang pertama, Batu Putih, Singapura. Yang kedua, Pulau Sipadan, Ligitan, Indonesia. Yang ketiga, Kepulauan Spratly, Vietnam, Brunei, China, kan? Okay. Penyalahgunaan dadah. Ingat apa kata kunci untuk penyalahgunaan dadah? Memerangi pesalah dadah, hukuman berat, bersama dengan Interpol. Apa lagi? Ada lagi lah. Saya ingat 3. Kempen anti minyak sawit. Ingat apa? Ingat Amerika Syarikat. Dilancarkan oleh negara maju. Pesaing kepada minyak kacang soya. Kan? Dilancarkan oleh NGO pencipta alam di Eropah. Kan? Terus buat catatan. Di soalan tu. Supaya awak dapat rangka jawapan awak nanti. Okay, soalan dia. Jelaskan usaha Malaysia dalam menangani penyalahgunaan dadah. Dia dah spesifik dah. Dia nak isu yang kedua je. So bila dadah, ingatlah 4. Ingat 4 yang tadi yang saya sebut tadi. Yang pertama, apa? Isytiharkan perang. Isytiharkan perang terhadap penyalahgunaan dadah. Yang kedua, jatuhkan hukuman berat kepada siapa? Pesalah dadah. Dua bangkah dah. Yang ketiga, bersuara dalam persidangan penguatkuasaan dadah antarabangsa ataupun IDEC. Okay? Yang keempat, bersama dengan Interpol ataupun polis antarabangsa. Okay? Yang kelima, disuarakan dalam forum PBB. Okay? Dan yang terakhir Tuan Mahathir itulah. Okay? Selalunya yang Tuan Mahathir tu jarang orang ingat. Kalau boleh ingat baguslah. Tapi yang 4 atas ni lagi mudah nak ingat. Okay? Bila dengar dadah. Okay? Boleh lah? Boleh ke? Okay, soalan B. Yang kedua dia tanya 8 markah. Tadi 4 markah. Selalunya soalan A ni dia 4 ke paling maksimum pun 6 markah. Pertindihan sepadan kenapa dia 8 markah? Sebab dia ada banyak pertindihan sepadan. Pertindihan sepadan tu ada 3. So ada banyak huraian dalam tu. Jadi that's why dia boleh beri 8 markah untuk isu pertindihan sepadan sahaja. Okay? Nampak tak? Okay, faham kita tengok apa? Isu Sipadan dan Ligitan tadi 1 markah dah. Dengan siapa? Malaysia dengan Indonesia. Kena sebut
melibatkan tuntutan antara Malaysia dengan Indonesia kan. Dan ia diselesaikan oleh Mahkamah Antarabangsa pada tahun 2002 dengan keputusannya Pulau Sipadan dan Legitani menjadi milik Malaysia. Macam tu. Kat sini pun dah dapat 4 markah. Kita nak 4 lagi markah. Susah ke? Tak susah pun sebenarnya kalau awak tahu apa kata kunci untuk setiap tajuk tu. Senang je sebenarnya awak nak hafal. Okay. F2. Tuntutan Pulau Batu Putih. Ingat Batu Putih dengan Singapura. Dengan negara Singapura. Dah dapat markah kedua. 6 markah dah. Lagi huraian dia diselesaikan juga sama guna Mahkamah Antarabangsa. Dua-dua tuntutan ni kita selesai menggunakan Mahkamah Antarabangsa. Cumanya kita menang satu, kita kalah satu. Macam itulah. Okay, keputusannya untuk Batu Putih ni menjadi milik Singapura. Tapi taklah sepenuhnya. Kalau awak tengok dalam buku teks, sebenarnya Malaysia pun ada dapat bahagian. Siapa boleh beritahu saya? Nanti saya tunjuk dekat nota lah. Okay. Dan yang ketiga, Kepulauan Spratly. Okay. Dengan China, Brunei, Vietnam dan Filipina. Okay, kenapa kita nak rebut Spratly ni? Sebab kepentingan dia, kedudukan strategik geografi dia dan juga kepentingan untuk perdagangan. Ada markah tu. Dan kita langkah Malaysia untuk dapatkan Spratly adalah kita bangkitkan isu tuntutan terhadap Spratly ni dalam forum ASEAN China 1995. Tapi masih belum ada penyelesaian sehingga kini. Okay, ni untuk isu pertindihan sempadan. Okay. So yang C, Kebat. Kebat, dia tanya isu yang ketiga. Anti minyak sawit. Baca petikan, jangan lupa. Malaysia menyokong tindakan Majlis Negara Pengeluar Minyak Sawit, CPOC, mengemukakan bantahan kepada Belgium. Belgium ni yang mahu mengharamkan penggunaan minyak sawit sebagai bahan api di negara itu dalam tempoh terdekat. Langkah Belgium jelas bercanggah dengan prinsip amalan perdagangan bebas yang digariskan Pertubuhan Perdagangan Dunia dan ia satu bentuk diskriminasi terhadap produk sawit. So soalan dia, kempen anti minyak sawit adalah tidak adil. Jelaskan. Sebenarnya dah ada 2 markah ke atas. Siapa boleh beritahu saya apa 2 markah tersebut? Di mana nak menunjukkan ketidakadilan anti minyak sawit ni? Siapa boleh beri saya 2 jawapan berdasarkan petikan di atas? Sama? Bentuk diskriminasi terhadap produk sawit Malaysia. Alright, itu satu markah. Satu bentuk diskriminasi. Lagi? Apa lagi yang boleh jadikan poin kat situ? Bercanggah dengan prinsip amalan perdagangan bebas. Ya, betul. Bercanggah dengan prinsip amalan perdagangan bebas. Walaupun tak dapat 8 markah, dapat 2 markah, sekurang-kurangnya soalan tu terisi 2 markah. 2 markah boleh lulus sebenarnya. Pilotus? Okay. Next time jangan tinggal kosong. Cuba cari jawapan dalam petikan soalan. Okay, kita tengok. Nampak tak jawapan pertama saya letak? Bercanggah dengan prinsip amalan perdagangan bebas. Ada dalam petikan. Diskriminasi terhadap produk sawit. Sama. Dua-dua yang jawapan Aditya bagi. Okay. Yang ketiga, merupakan sekatan terhadap pengeluaran minyak sawit. Kita ingatlah tadi. Minyak sawit ni siapa yang buat kempen dia? Kempen anti minyak sawit ni negara maju. Kenapa dia buat? Sebab dia takut. Dia takut minyak sawit ni lebih laku, lebih mendapat permintaan daripada minyak kacang soya mereka tu. So mereka mengadakan sekatan macam ni lah supaya minyak kelapa sawit tu tidak bersaing dengan minyak soya mereka. Faham benda tu? Okay, yang kedua, tindakan yang pentingkan negara sendiri. Ataupun istilah dia, tindakan untuk mendominasi ekonomi. Kenapa dia mendominasi? Sebab dia takut minyak sawit tadi ambil alih soya. That's why dia buat tindakan macam tu. Kan? Tapi tindakan itu menjejaskan pendapatan negara pengeluar. Contohnya siapa? Kita lah. Malaysia ataupun Indonesia. Contoh pengeluar minyak sawit. Okay? So, dan akhir sekali rakyat juga boleh hilang punca pendapatan. Sebab ladang sawit dia nak perlukan pekerja. So kalau sawit tu tak ada permintaan, terpaksalah tutup. So yang bekerja dekat ladang tu tak ada pekerjaan.
So ini antara kesan dia. Kesan daripada ketidakadilan tadi. Uraikan untuk dapatkan 8 markah. Okay, jelas Okay. So itu antara contoh soalan yang berkemungkinan keluar daripada bab 10. 11, 1 jam. Okay. So saya tak pergi detail follow by buku teks tu sebab saya rasa contoh-contoh soalan yang saya dah bagi tu memang dah meliputi hampir 80% daripada soalan daripada buku teks. Cumanya untuk tajuk 10.3 tu tadi saya tunjuk sedikit slide. Masih boleh bertahan ke atau ada yang mengantuk? Boleh lagi Syuk. Boleh lagi sikit kan? Sikit lagi saya nak tunjuk yang untuk mercy tu. Untuk ni. Okay, ni yang tadi yang tututan batu putih ataupun dikenali juga sebagai Pedra Branca. Ini kedudukan batu putih ni. Okay, dia boleh jadi batu penanda. Bila kita kuasai batu putih, Pulau Batu Putih ni sebenarnya kita ada hak untuk menjadikan dia sebagai garis pangkal untuk menguasai hak daulah batu nautika. Luas sebenarnya. Kita boleh kuasai Selat Seberau, Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan lah. Okay, sumber rezeki kepada nelayan sebenarnya. Okay. So, ini yang saya nak tunjuk tadi. Kita tak adalah kalah sepenuhnya dengan batu putih tu. Kita masih dapat bahagian middle rock. Middle rock ataupun dalam bahasa Melayu dia batuan tengah. Okay. Maksudnya tak adalah kita rugi sepenuhnya, dapat juga. Okay, so untuk next tadi, ni yang minyak sawit ni awak kena tahu siapa negara maju tersebut. Okay. Contohnya Amerika Syarikat langsung ASA. Yang saya nak tunjuk ni kenapa dia sebab ni. Okay, yang 4 ni tolong baca betul-betul. Sirkulasi mata wang ni, bagaimana Malaysia berjaya keluar daripada krisis ekonomi pada tahun 1998. Kesan faktor kebijaksanaan Tuan Dr. Mahathir di mana dia menggunakan pendekatan sendiri dengan cara menambah kadar pertukaran ringgit kepada dolar dengan RM3.20 bagi USD dolar, 1 USD. Okay, dan kita menolak cadangan IMF sebab kalau kita terima, kita akan terikat kepada negara tersebut lah, negara kuasa besar. Okay, ni kena tahu, kena baca ni apa itu menambah kadar mata wang, apa itu sukuk spekulasi mata wang. Okay, kena tahu. Kadang-kadang ditanya juga, istilah ni kadang-kadang ditanya. Kan? Okay. Okay ni, yang kemanusiaan ni tadi saya kurang beri penekanan. Cuma kalau boleh awak ingatlah apa itu Mercy, Aman Palestin, Cinta Gaza, kan? Okay, perubahan MAPIN, okay. MAPIN ni yang mengadakan Hari Solidariti Rakyat Palestin. Okay, ni Cinta Gaza diasaskan oleh Muhammad Nadir Al-Nuri. Kalau awak ingat Muhammad Nadir ni dia ada isu dengan Caprice dan juga Ustaz apa nama? Lupa nama Ustaz tu. Okay, tak apalah. Okay. Siapa tahu yang Ustaz yang banyak? Whatever lah. Okay, and then aktiviti ketupan dan sumbangan kepada penduduk Gaza dan juga projek Ramadan 2020 ni. Ini di bawah Cinta Gaza. Okay. And then Muslim Camp Malaysia. Okay, ni gambar-gambar dia. Ditubuhkan 2006, misi kemanusiaan termasuk di Palestin. Okay. Kita hantar bantuan makanan dan perubatan. Okay, ini Freedom Flotilla melalui program Freedom Flotilla yang digerakkan oleh Free Gaza Movement. Okay. Kita juga adakan demonstrasi sebagai tanda sokongan kepada rakyat Palestin. Kemudian ni tercontoh tabung Palestin, kan? Okay. Nampak? Bila kita tengok gambar, kita lebih ingat lah. Okay. Antara cabaran yang dihadapi contohnya
kapal Mavi Marmara ditawan oleh pihak Israel, tak bagi masuk kan. Dr. Fauziah pun terlibat dalam misi kemanusiaan Women Boat to Gaza. Dan kapal mereka ditawan oleh Israel juga. Kapal Al-Auda, Dr. Muhammad Afendi juga ditawan oleh Israel dan beliau ditahan di dalam penjara di Israel sebelum dibebaskan. Okay, ini cabaran lah bila kita nak beri bantuan. Okay, ini isu Syria. Di Syria, krisis politik di Syria bermula tahun 2011 menyebabkan rakyat Syria mengalami kesengsaraan, terutamanya masalah makanan dan juga perubatan. Okay. So Malaysia tampil beri bantuan sokongan kepada rakyat Syria melalui peranan NGO lah. Okay. Di mana kita umumkan kesediaan untuk menerima 3,000 orang pelarian Syria sebagai secara sukarela atas dasar kemanusiaan. Kita tidak halau. Ada setengah negara yang halau mereka. Okay. Kemudian antara NGO yang terlibat dalam isu Syria ialah MyCare, okay, Cinta Syria Malaysia dan juga Global Peace Mission. Okay. Antara sumbangan rakyat Malaysia adalah sumbangan melalui tabung kemanusiaan, program penempatan migran Syria pada 20 Mei 2016. Dan kita juga menyertai perhimpunan solidariti bagi menyokong Syria dan menghantar memorandum bantahan kepada kedutaan Syria di Kuala Lumpur berkaitan dengan kekejaman terhadap rakyat Syria. Ini antara langkah rakyat Malaysia memberi bantuan kepada Syria. Ini bawah MyCare. Melancarkan kempen I for Syria, menyalurkan pelbagai bantuan, juga mengendalikan aspek pendidikan, kesihatan dan kebajikan pelarian Syria yang berada di negara kita. Okay. Kita beri bantuan. Ini Cinta Syria Malaysia, CSN, ditubuhkan 2014, beri bantuan kemanusiaan kepada pelarian Syria yang berada di Turki, Lebanon dan Malaysia, menubuhkan sekolah kita. Ingatlah untuk pendidikan percuma untuk anak-anak pelarian Syria. Okay. Kemudian Global Peace Mission GPN ditubuhkan 2001, aktif berbagai aktiviti kesukarelawan dan kemanusiaan di 30 buah negara dan aktif memberi bantuan kemanusiaan kepada pelarian Syria dari segi makanan, ubatan dan peralatan. Okay. Tsunami di Aceh dan Sri Lanka, ini isu yang ketiga. Okay. Bencana alam iaitu tsunami telah memusnahkan Aceh dan Sri Lanka. Hilang segalanya dalam sekelip mata. Ni awak nampak ni gambar ni kan kat bawah ni kapal dah atas darat dah kan, nampak tenggelam semua. Okay, Malaysia melancarkan bantuan segera termasuklah bantuan perubatan, makanan dan keperluan harian. Kadang-kadang perubatan makanan ni dapat 2 markah, kadang-kadang dia bagi 1 je, takkan awak tulis je lah ya. Okay. Rakyat Malaysia yang berantai memberikan bantuan melalui badan seperti Mercy. Untuk Aceh ni ingat Mercy Malaysia. Okay. Dan selain daripada tu, kita ada ABI, okay, Angkatan Belia Islam Malaysia dan juga Yayasan Restu. Okay. Ini sedikit penerangan tentang Mercy, ABI. Okay, awak baca lah kat buku teks tu. Alright. Okay, ni isu global tadi. Okay, yang ni saya tak terangkan tadi. Tak ada dalam soalan saya tadi. Okay, isu yang pertama, isu berkaitan 10.4 ni, isu global ni, ada 3 isu juga. Deklarasi Langkawi, Sidang Kemuncak Bumi dan Antartika sebagai warisan sejagat. Okay, untuk deklarasi Langkawi, keyword dia awak perlu ingatlah, dia adalah berkaitan dengan menangani isu alam sekitar. Okay. Bila cakap tentang alam sekitar, ia akan membawa kepada kesan rumah hijau, kerosakan dan penipisan lapisan ozon, pencemaran yang disebabkan oleh aktiviti manusia. Dan dalam deklarasi Langkawi ini juga, mereka telah memperkenalkan Anugerah Langkawi yang dimulakan pada tahun 1991, diberikan kepada warga negara Malaysia yang menunjukkan komitmen dan sumbangan yang besar dalam bidang alam sekitar. Contohnya Aditya terlibat dalam research untuk penanaman semula hutan dan sebagainya kan. Banyak penemuan yang awak jumpa, maka awak akan diberilah Anugerah Langkawi ni contoh. Okay. Dilaksanakan juga data alam sekitar negara yang menjadi asas dalam pembangunan negara, dan dalam deklarasi Langkawi ini juga pada tahun 2006 sudah mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark. Ini antara manfaat yang kita dapatlah bagi menjamin kelestariannya. Okay.
Malaysia juga telah melancarkan ini hashtag Dasar Teknologi Hijau pada 2009 untuk menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau bagi mengawal perubahan iklim. Contohnya pertanian. Kita nak elakkan penggunaan baja kimia ni, maka diwujudkan baja urea ataupun baja organik. Okay. Alright. So ini rumah hijau. So dalam sejarah nanti awak jangan terkejut kalau soalan tanya apakah faktor-faktor kesan rumah hijau. Sebab tu sebenarnya bawah bahagian daripada subjek sains kalau tak silap saya. So dia boleh tanya dan bagaimana kerajaan menangani masalah kesan rumah hijau ni. Pernah keluar soalan ni. Okay. So antara puncanya awak kena tahulah faktor semula jadi, mungkin kegiatan manusia yang meningkatkan pertambahan karbon dioksida dalam udara, aktiviti industri ataupun kilang yang tidak mematuhi piawaian. Contohnya cerobong atap dia tu tak ada tapis yang membebaskan udara yang mempunyai chemical kan. Okay? Ataupun aktiviti manusia harian seperti penggunaan komputer, penggunaan aircon, kenderaan yang menyumbang kepada peningkatan kesan rumah hijau. Okay? So yang ini tambahan sebab dia boleh keluar soalan kebat. Ini nota tambahan. So kesan daripada aktiviti tadi membawa kepada yang pertama merosakkan habitat kehidupan, kepupusan fauna dan flora, mengganggu kita semula jadi, pencemaran alam seperti pencemaran bunyi, pencemaran udara, jerebu dan sebagainya, kenaikan aras laut. Okay. Nampak ini gambar bumi panas. Sebenarnya ni video tapi saya tak tunjuk lah. Okay. So isu pencebaran pelibatan Malaysia, yang pertama kita 1992 sidang kemuncak bumi di Rio de Janeiro, Brazil, anjuran PBB. Deklarasi Agenda 21 dikeluarkan. Ia satu dokumen umum yang penting bagi pengurusan aktiviti manusia dalam sebuah negara. Agenda ini menyentuh tindakan pembangunan abad ke-21 bagi mengatasi masalah kemiskinan, masalah kebuluran dan mengatasi kemerosotan ekosistem. Jadi yang kedua, Protokol Kyoto 1997 dan persidangan alam sekitar di Bali pada tahun 2007. Okay, hasil daripada persidangan tersebut, satu persetujuan sah dan persefahaman negara maju bahawa negara yang terlibat ini akan mengurangkan pembebasan gas rumah hijau secara kolektif. Tak kira lah karbon monoksida ke karbon dioksida ke, okay, menggalakkan penggunaan tenaga baharu seperti tenaga solar, okay, menggunakan tenaga matahari sebagai sumber. Okay, so ini untuk diri kemuncak di Rio de Janeiro tu, sidang bumi. Okay, Antartika sebagai warisan sejagat, isu dia adalah Malaysia membangkitkan isu Antartika kerana penerokaan terhadap benua ais dilakukan secara tidak adil. Keyword dia adalah penerokaan secara tidak adil kerana hanya didominasi oleh negara-negara tertentu sahaja, sebahagian kecil negara sahaja. Tahun 1983, Malaysia melalui sidang kemuncak 6 mendesak PBB mengambil langkah pertama menjadikan Antartika sebagai warisan manusia sejagat. Jadi negara-negara lain pun boleh untuk menjalankan penerokaan di Antartika tersebut. Okay, Malaysia mencadangkan PBB mentadbir Antartika agar segala bentuk asil yang terdapat di benua tersebut dapat dikongsi bersama-sama oleh semua negara. Dan pandangan ini mendapat sokongan daripada negara lain. Ini antara individu yang menjalankan penyelidikan di benua Antartika. Okay, contohnya penyelidikan Dr. Haji Omar yang melawat Antartika pada 1985. Malaysia juga giat melakukan penyelidikan dalam bidang perubahan iklim dan kajian gas rumah hijau. Kemudian Malaysia juga wujudkan pusat penyelidikan Antartika antara kebangsaan di Universiti Malaya, diteraju oleh Dr. Azizan. Kemudian diwujudkan juga Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan untuk melakukan penyelidikan saintifik di Antartika. Dan peranan Malaysia dalam Antartika ini membuktikan bahawa negara kecil juga mampu mencapai kejayaan jika diberi peluang dalam penyelidikan di Antartika.
Okey, ini maklumat tentang Yayasan Sultan Mizan tu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. So kita dah habis bab 10 sebenarnya.